Hari ini saya bersama dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor untuk dua program melibatkan satunya program pertemuan kunjungan hormat, yang keduanya program memorandum MOU antara KNAF dengan Lembaga KNAF dan Tembakau Negara dengan KPRJ. Dalam kunjungan hormat saya hari ini ke pejabat Yang Berhormat, kita bincangkan dua isu penting bagi negeri Johor. Yang pertamanya tentang perluasan tanaman kenaf di negeri Johor. Yang kedua untuk perluasan dan mengembalikan semula kecemerlangan Johor dalam bidang penanaman lada, pepper. Itu yang kita bincang dua perkara dan insya-Allah akan di follow up oleh pegawai kami insya-Allah untuk pastikan dia berjalan. Untuk program pada hari ini, memorandum persefahaman MOU antara Lembaga KNAF dan Tembakau Negara dan KPRJ Belda Sendian Berhad, itu anak syarikat Kumpulan Prasarana Rakyat Johor, KPRJ, telah kita buat tantangan sebentar tadi, disaksikan oleh saya dan juga Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Johor. MOU ini akan menjadi pemangkin kepada usaha mengkomersialkan teknologi sistem binaan berasaskan KNAF atau dikenali sebagai KBS, khususnya di negeri Johor melalui kerjasama strategi antara LKTN dan KBS. KBS merupakan bahan binaan yang ringan dan dapat mempercepatkan tempoh pembinaan, menjimatkan guna tenaga dan kos pembinaan antara 25 hingga 30% berbanding kaedah konvensional. Di samping itu, penggunaan teknologi ini juga mampu menjimatkan kebergantungan terhadap bahan mentah seperti pasir dan juga batu agregat yang menjejaskan ekosistem alam sekitar. Artinya KNAF membantu dunia untuk menjadi lebih baik dan juga projek-projek pembinaan lebih mesra alam insya-Allah. Selain itu, KBS juga adalah bahan penebak haba yang baik sekaligus dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik, terutamanya bagi alat penghawa dingin atau pendingin hawa untuk jangka masa panjang, kerana utamanya adalah kuah KNAF yang bersifat ringan dan mesra alam. Penggunaan kuah KNAF untuk sebuah rumah berkeluasan 1000 kaki persegi dianggarkan sebanyak 7 tan, memerlukan kawasan tanam KNAF seluas 1 hektar. Kalau seorang boleh menanam 1 hektar, cukup untuk 1 hektar itu digunakan bagi menyiapkan satu rumah kediaman dengan kawasan 1000 kaki persegi. Kerjasama seperti ini juga kita harap membawa lembaran baru untuk mewujudkan lagi permintaan awal secara pasaran tawanan oleh KBSB melalui pembinaan 10 unit rumah asnaf berkeluasan 660 kaki persegi dengan nilai setiap unit RM55,000, kalau 10 unit RM560,000 yang akan dibuat di Mersing Johor. Dan kita jangka sebanyak 30 tan bahan mentah KNAF disediakan oleh LKTN bagi projek penting ini dan dijangka boleh menghasilkan, dijangka akan diambil daripada KBS yang dikilangkan di Muar Johor. Dan LKTN mensasarkan pembinaan rumah KBS sebanyak 200 unit dalam tempoh 5 tahun dengan nilainya RM50 juta di negeri ini insya-Allah. Selain itu juga LKTN dan beberapa agensi lain juga sedang mewujudkan kerjasama strategi untuk pembinaan perumahan awam. Projek perumahan jangka panjang yang dianggarkan bernilai 6 bilion sedang dibincangkan dan telah pun di peringkat akhir sebelum keputusan dicapai. Dan anggarannya keperluan bahan KNAF untuk projek itu adalah 2 juta tan dengan keperluan kawasan tanaman seluas 20,000 hektar untuk tempoh 10 tahun. Teknologi KBS ini akan beri kesan positif pada alam sekitar. Tanaman KNAF boleh menyerap 20 tan karbon dioksida sehektar dan penggunaan bahan binaan berasal komoditi ini dapat menyimpan CO2 sebanyak 28 tan pada setiap rumah yang berkawasan 1000 kaki persegi. Artinya membantu kita untuk menyelesaikan isu melibatkan climate change. Terima kasih. Sila. Soalan. MOU berapa lama? Tak ada had berapa lama tempoh. Yang penting kita boleh mulakan dulu dan kita explore lagi sebanyak mungkin keperluan kerjasama kita dengan KPRJ. Sila. Datuk, berapa kawasan tanaman KNAF di Malaysia? Di Malaysia berapa kita ada semua sekarang? 2,000 hektar. Yang paling banyaknya di negeri Pahang
dan juga negeri Kelantan. Di negeri Johor kita masih mempunyai saiz yang kecil. Kita buat kenaf yang ada sekarang 56 apa? 20 hektar. 20 hektar yang ada sekarang oleh pekebun kecil persendirian lah yang kita sudah buat. Kenaf untuk pemaju swasta dah meluas ke masih belum? Belum meluas lagi. Kita sedang bekerjasama dengan banyak pihak untuk memperluaskan lagi pasaran dua jenis IBS kita lah. KBS kita, satunya menggunakan core, yang kedua menggunakan menggunakan serat atau fiber. Datuk Setakat ni kat Malaysia berapa peratus pembinaan generasi kenaf ni? Dari sudut angkanya berapa kita ada sekarang yang dah mula? Belum ada angka yang tepat lah tentang kadar penggunaan, kerana kita masih peringkat explore dengan pelbagai pihak. Kebanyakannya melibatkan pembinaan kecil-kecilan, rumah-rumah mampu milik yang kita buat. Cuma ada satu projek besar yang kita buat di Hulu Langat, projek di bawah Kementerian Perumahan, yang mana projek itu boleh terbengkalai, yang kita diambil alih oleh sebuah syarikat menggunakan bahan kenaf yang insya-Allah akan selesai masa dekat nanti insya-Allah di Hulu Langat, melibatkan ratusan buah rumah lah di Hulu Langat. Dia punya ketahanan dengan bahan biasa sama? Ketahanannya sangat luar biasa, baik daripada apa yang ada. Yang penting ialah dia mesra alam, yang kemudian lebih ringan, kemudian lebih menyejukkan suasana persekitaran, dan lebih cepat dari sudut pengurusan pembinaan berbanding secara konvensional. Tapi daripada segi kos, sebab developer mungkin akan tengok dari segi kos kan, bahan mentah. Kos ini bergantung kepada bekalan. Kalau kita boleh besarkan saiz IBS kita dan KBS kita ini, kos itu akan makin mengurang lah. Kalau sekarang saya buat bandingan, untuk rumah pemilik yang biasa kita gunakan kos RM50,000. Untuk KBS dengan IBS menggunakan kenaf ini kita memerlukan sekitar RM55,000. Itu pada permulaan lah. Kalau kita besarkan lagi saiz, mungkin dibuat dengan jumlah yang besar, maka kos itu akan lagi menurun lah. Dan kita jangka memberi penjimatan besar kepada syarikat-syarikat. Ya, sila. Projek 6 bilion ni yang dibincangkan kat? Ya, ini dalam proses akhir perbincangan. Nanti kita akan umumkan secara rasmi, secara detail lah program yang sedang kita finalkan. Soalan lain? Nanti dulu, kenaf dulu sebelum lain. Lagi hak komoditi? Dah. Tak ada boleh lah yang lain. Malam saya DAP ada buat kenyataan. Ya. Kata PAS parti paling bahaya dalam Perikatan Nasional. Ya, betul. Bahaya pada DAP. Betul. PAS parti paling bahaya pada DAP. Kerana ideologi DAP bertentangan dengan ideologi yang dibuat oleh PAS, iaitu Parti Islam Malaysia. Maka tentulah ia menakutkan DAP. Dan bukan sekali DAP takut pada kita, dulu lagi takut pada kita. Dia ada cakap PAS sekarang yang PAS dulu dah tak sama setelah. Ya, tak sama. Dulu kita membangkang, kita kerajaan. Ada lagi soalan? Politik. Yang dakwaan dia kata tindakan PAS nak dapatkan 2/3 untuk nak buat padanan supaya boleh tu. Itu impian semua parti. Mana parti yang tidak mahu memperluaskan lagi penguasaan dia. Itu satu benda yang realiti lah. Tanya DAP sendiri. Dia mahu menguasai Malaysia, itu DAP. Maka samalah kita orang Melayu Islam dan parti Islam dan sebagainya. Tentulah kita mahu sebanyak mungkin penguasaan di peringkat parlimen. Dan menjadi hak rakyat Malaysia untuk diperluaskan lagi saiz parlimen ini, terutama melibatkan dengan Pantai Timur yang dizalimi begitu lama dari sudut keluasan dan juga jumlah parlimennya. Bayangkan Terengganu sejak tahun 69 hanya 63, bukan maksud 63, hanya ada 8 parlimen, tidak ada perubahan sampai sekarang. Jadi itu suatu benda yang perlu kita betulkan dan kembalikan hak rakyat negeri Terengganu. Sebagai contohlah, Kelantan hanya 14 kursi 14 kursi parlimen saja. Kedah hanya 12 kursi parlimen saja. Pahang 12 kursi parlimen saja. Maka perlu diberikan hak. Timbalan dakwa tindakan ni akan merugikan. Biasalah itu dakwaan pembangkang yang rasa dirugi. Biasa. Tidak pelik. Lah. Ya? Tidak benar lah. Tidak benar. Okey.
Ada lagi yang lain? Dah selesai. Okey, terima kasih banyak semua.